Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar ini adalah kitab syarah kepada kitab Matan Abi Suja', dan Matan Abi Suja' sebenarnya kita dah ambil sebelum ni. Kita dah habiskan kitab itu, dan kita ambil kitab yang kedua ikut turutan ni lah. Kita lepas Matan Abi Suja', biasanya kita akan ambil kitab Kifayatul Akhyar. Lepas tu dia naik lagi lah. InsyaAllah kita cuba bacakan kitab Kifayatul Akhyar ni. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala kita lebih faham fiqh yang dijelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita nak ambil topik sambungan lah. Yang lepas kita dah selesai berkaitan dengan wudu, kita dah selesai dengan, sekejap saya buka cari dia punya ni dalam PDF ni. Anggota wuduk kita dah selesai, kemudian kita dah ambil istinja dengan adab-adab qada hajat, dan kita akan masuk babus salah berkaitan dengan syarat-syarat sah salat. Jangan saya buka dia punya. Allah. Baik. Okey, bab salat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dah biasalah kita katakan bab solat ni selalu dah dibincangkan oleh para ulama, para asatizah, para ustaz dan sebagainya. Tapi bukan bermakna dah kita dah belajar dah cukup katakan. Sebab bab solat ni tuan-tuan, kalau saya pun tak boleh kata salat saya sempurna. Maknanya salat kita ni tuan-tuan, sentiasa kita mencari, kita sentiasa belajar supaya salat kita semakin sempurna. Sebab pasti ada cacat-cacat yang perlu kita top up, yang perlu kita perbaiki agar salat kita semakin sempurna dan terus sempurna. Yang ini yang kadang-kadang orang ingat cukup dah aku dah belajar solat, asyik-asyik bab solat, tak ada lah bab lain yang perlu. Bab fardu ain ni pun kita tak lepas lagi tuan-tuan. Kita sendirilah secara umumnya termasuklah saya sendiri, kadang-kadang bila ada satu-satu perkara tu kita belajar daripada masyayikh, daripada guru, saya pun masih lagi belajar. Kadang-kadang kita buka dalam syekh punya pengajian di Timur Tengah sana, sekarang semua ada online. Baru ni ada satu halaqah tu dibuat dalam Telegram, seminggu 4 kali ada dars ataupun pengajian dengan syekh daripada ulama daripada sanalah Timur Tengah, kitab lah. Sekarang semua syekh-syekh pun dah menggunakan Telegram untuk mengajar, ya kan? Ada.
Jadi kita ni pula kat mana-mana boleh dapat, boleh belajar dan sebagainya lah. Sekarang kita pun kat Malaysia ni pun sama juga. Tuan-tuan boleh belajar daripada guru-guru yang tuan-tuan minat, daripada macam-macam cara ada. Macam-macam cara, nak ataupun tak nak saja. Wallahu a'lam. Moga-moga tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kita sentiasa dapat mempelajari, terus belajar, walaupun ianya kita dah belajar sebelum ni, tapi kita nak terus belajar agar kita ibadah kita semakin baik. Baik, berkaitan dengan syarat sah salat yang kita nak ambil ni pagi ni, kita dah ambil last kali kita ambil, tak silap saya lah, katakan sebab dah lama dah kitab ni kita tak buka. Inilah sekali kita ambil berkaitan dengan waktu solat. Kita dah ambil waktu solat setiap setiap solat fardu itu, bila bermulanya, bila berakhirnya. Dan pagi ini kita lihat tajuk berkaitan syarat sah salat. Yang pertama sekali, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut saja syarat sah salat, tentulah kalau kita lihat bila dia ada syarat sah salat, dia ada setengah ulama dia letakkan syarat wajib salat, kan? Syarat sah salat dan syarat wajib salat. Bila syarat wajib salat, kita kata orang Islam lah, Islam baligh berakal. Islam baligh berakal itu antara yang disebut oleh ulama syarat wajib salat. Kadang-kadang syarat wajib salat ni juga adalah dimasukkan dalam syarat sah salat. Bila syarat wajib salat ni kita kata orang tu bila di masa diwajibkan salat. Bila wajib sah salat. Wajib salat namanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila seorang itu Islam. Ada Islam ke tidak? Kalau Islam, wajib dia mendirikan salat fardu 5 waktu. Kalau dia kita kata dia bukan Islam, maka tak wajib ke atasnya. Walaupun pada dasarnya orang kafir ini adalah juga dituntut untuk mengerjakan, tetapi disebabkan kekufuran mereka, maka mereka tidak melaksanakan. Sebab apa? Sebab saya kata asal hukumnya ke atas orang kafir juga adalah wajib. Sebab taklif ini, pensyariatan ini Allah turunkan menamati Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kenapa wahai orang kafir diheret, dicampakkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak salat. Orang kafir bagaimana dia katakan nak salat sedangkan mereka kafir. Jadi para ulama menurut Allah menyatakan, kita kata orang kafir ni pada dasar hukum asalnya mereka juga dituntut untuk mendirikan salat. Tapi disebabkan kekufurannya di sana ada mani', ada penghalang untuk mereka mendirikan salat. Sebab itu antara sebabnya ialah mereka dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mendirikan salat. Dan tentulah tadi saya kata kekangan mereka ialah sebab mereka kufur. Nak membezakan orang Islam dengan orang kafir ialah salat. Al-ahdul ladzi bainana, maknanya satu perbezaan di antara kita dengan orang bukan Islam itu ialah salat. Tidak pelik hukum orang meninggalkan salat, walaupun kita kata di sisi mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dianggap sebagai kafir, keluar daripada Islam. Ini mazhab Hanbali. Tapi kita mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan atau mengatakan bahawa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak dijatuhkan lagi hukum kafir selagi mana dia menyatakan salat itu wajib. Mungkin meninggalkan salat tu disebabkan dia malas. Malas. Banyakkannya alasannya malas. Selagi dia tidak menyatakan salat itu tak wajib, selagi dia tidak menyatakan salat itu tak perlu buat, kan, ataupun dia terlepas daripada syariat ke, misalnya kata, ucapan-ucapan itu semuanya boleh membawa kepada kekufuran. Wal iyazbillah min dzalik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang kedua, bila kita sebut syarat wajib salat itu, kita katakan yang keduanya ialah lepas Islam baligh. Baligh. Baligh nama Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lelaki ataupun perempuan yang bila sampai umurnya, umur yang tertentu, yang mana ulama adalah anggarkan perempuannya umur 9 bulan. 9 bulan qamari. 9 tahun. 9 tahun qamari. 9 tahun qamari adalah bersamaan lebih kurang katakan 8 tahun 9 atau 10 bulan Masihi. So kalau anak-anak kita, anak-anak perempuan kita baligh, umurnya datang haid umur 8 tahun, belum 9 tahun lagi datang period. Jadi 9 tahun kiraan kita tu adalah 9 tahun Masihi. Sebenarnya 9 tahun Masihi, kalau bulan Islam dah lebih. Sebab itu saya kata tadi, yang disebut dalam kitab fiqh ialah kanak-kanak perempuan umurnya 9 tahun qamari. 9 tahun Islam, bukannya tahun Masihi. Sebab kita beza dengan tahun Islam dengan tahun Masihi, jaraknya setahun, lebih kurang dalam 11 ke 15 hari. 11 hari ataupun lebih 13 hari macam itulah katakan. Nak kira-kira tak ingat. Tapi ada perbezaan. Sebab bulan Islam dia 29 atau 30 je. Kalau bulan Masihi ada 31. Jadi setiap tahun ada perbezaan. Sebab tu kalau kita umur 30 tahun, tahun Masihinya kena tambah lagi, kalau tahun Qamarinya kena tambah lagi 1 tahun. Kiraannya macam tuan-tuan dah umur 60. Saja berapa jen? 61. Sebenarnya dah 63. Jen tak? Sebenarnya dah 63. Sebab apa? Sebab setiap 30 tahun tambah setahun Hijri. Tak? Kalau ikut umur tahun Hijri lah. Kita itu kita kata umur lah. Untuk lelaki normal Allah Subhanahu wa taala, kebiasaannya normal, kebiasaannya umur 13 tahun baru baligh. Ada je umur 12 tahun dah baligh. Depends pada keadaan, cuaca, persekitaran dan juga faktor badan. Besar kecil kita katakan. Kadang-kadang mungkin dekat negara Arab contohnya cuaca panas, mereka lebih cepat datang period berbanding dengan kita. Dan orang yang memiliki susuk badan yang besar, kadang-kadang budak umur 8 tahun nak masuk 9 tahun tapi dah macam badan dia besar dia katakan. Tengok macam umur dah 12 tahun dia katakan. Contoh kata. Jadi mungkin cepat datang period. Jadi kita sebagai ibu bapa maknanya kena maklumlah, khususnya ibu kita, isteri lah. Isteri kita yang lebih dekat dengan anak perempuan tentang isu-isu ini. Tapi kalau tak ada isteri, kita katakan maknanya suamilah. Suamilah kena ambil tahu macam mana ya katakan. So nak tak nak kenalah ya katakan. Tak. Baik. Kemudian mati Allah Subhanahu wa Islam baligh dan berakal. Berakal mati Allah Subhanahu wa taala maknanya tak gila. Tidak gila. Kalau gila tak wajib. Kalau kita kata gila itu tuan-tuan, dia ada tahapan dia katakan. Gila ni termasuk dalamnya orang yang pitam, yang koma, dia termasuk semua dalam tu. Cuma dia adalah perbahasan. Setengah ulama kalau misal kata dia koma sehari, dia wajib qada. Ada yang kata sampai last 3 hari. 3 hari koma, lepas tu dia sedar, dalam tempoh 3 hari tu dia wajib qada balik solatnya. Lebih daripada 3 hari koma, maka tak perlu qada. Tak perlu qada. Tapi kalau kita kata dia pingsan, dia pingsan setengah hari, wajib dia qada. Wallahu a'lam. Kalau dia ada juga orang yang hilang ingatan.
Dia tak gila tapi dia hilang ingatan. Tak. Hilang ingatan ni macam mana? Saya pernah subhanallah, seorang sahabat ni dia mengidap darah tinggi yang terlalu tinggi, tak. Dan sebelum sempat sampai dibawa ke hospital tu, dia pengsan terus. Lepas dia sedar daripada pengsan dia tu, dia terus lupa semua. Sebelum tu dia seorang yang pakar dalam dalam khat Jawi. Dia tulisan Jawi memang pakar. Selepas dia tombang tu, pengsan tu, maknanya dia lupa terus cara macam mana huruf Jawi ke, nak tulis Jawi ke, semua dia lupa. Ini boleh berlaku, katakan. Boleh berlaku. Jika dia lupa nama Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu kita kena maklumkan. Sama juga dalam kes orang yang nyanyuk, misal kata. Kalau ibu bapa kita kan ada yang nyanyuk dia ada banyak peringkat. Yang mana mereka tadi nyanyuk tadi dia tak sepenuhnya nyanyuk. Mungkin kita bagi tahu dia sedar, dia boleh ingat. Kita suruh dia solat, dia boleh solat. Ada yang memang totally memang nyanyuk, dia dah bermain dengan najis lah, apalah kita katakan, memang dah 100% dah tak ingat dah apa-apa dah. Dia tak gila. Dia tak gila katakan. Tapi dia hanya nyanyuk separuh ke, sepenuh 100% nyanyuk ke, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu doa, jangan lupa doa tu nama Allah. Nabi ajar kita doa supaya minta perlindungan Allah daripada nyanyuk. Ada doa Nabi ajar, katakan Allahumma inni a'udzubika min an uradda Allahumma inna na'udzubika min an narudda ila ardhilil umur. Nanti saya confirmkan balik. Tapi dia sebut itu, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan daripada dikembalikan kepada arzalul umur. Mana arzalil umur tu Alzheimer. Dia Alzheimer tu dia ambil daripada perkataan bahasa Arab. Bahasa Arab tu dipanggil arzalil umur. Katakan. Jadi saya nyanyuk Alzheimer, betul. Katakan. Jadi diambil, dipinjam daripada perkataan bahasa Arab arzalil umur. Arzalil umur. Jadi Nabi ajar kita doa mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak dikategorikan dalam kumpulan arzalil umur, Alzheimer. Alzheimer. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan katakan kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata syarat wajib salat. Cukup 3 perkara tadi mati Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib dia salat. Wajib salat. Dan yang seterusnya dia ada syarat sah salat. Ada syarat sah salat. Syarat sah salat inilah ada 5 perkara. Tak perlu kita ulang balik nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata wa syara'itu salat qabla ad-dukhul fiha 5. Ada 5 5 syarat sah salat. Syarat sah salat ni ada 5 perkara berkaitan dengan syarat sah salat. Dia kata wallahu alam. Dia adalah sebut, kita katakan kenapa dipanggil syarat. Syarat ni ma yalzam min adabihi adamus sihah wa laysa birrukun. Dia kata syarat ni ialah sesuatu yang lazim. Kalau tak ada dia, maka tak sahlah salat tu. Dan dia di luar daripada rukun. Dia tak panggil rukun sebab dia di luar daripada ibadat itu. Di luar daripada ibadat, sebab itu dipanggil syarat. Tak ada syarat tak cukup, maka tidak sahlah dia punya ibadat tersebut. Okey, dia bukan rukun. Rukun dalam perbuatan salat, syarat di luar sebelum salat. Sebelum salat. Sebelum nak salat, kita tengok dulu dia ada tak benda-benda ni, cukup tak, baru kita katakan salatnya bila dia ada ni untuk nak sahkan salat dia, katakan sahkan salat dia. Selain lepas tu baru kita tengok pada rukun. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala,
Ada 5. Ada 5 perkara. Apa ni? Yang pertama sekali ialah yang disebut oleh para ulama, taharatul awsani anil hadathi wan najasi. Suci anggota daripada hadas dan juga najis. Ini syarat sah salat. At-taharah anil hadas, suci daripada hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar maknanya hadas kecil wuduk, kena ada wuduk. Kalau hadas besar kena mandi. So kalau tuan-tuan dalam keadaan berhadas, buang air kecil, basuh. Dah basuh dah air kencingnya tadi. Tapi boleh tak terus pergi solat? Tak boleh. Dia belum lagi suci daripada hadas. Ada. Di lain suci daripada najis lain, suci daripada hadas lain. Kalau misal kata dia buang air kecil, so air yang keluar tu najis, lalu dia bersihkan kemaluannya, dianggap dia bersuci daripada najis. Pakaian kita kena najis, kita bersihkan, maknanya dia dah sucikan pakaiannya daripada najis. Tu najis. Tapi hadas disebut wasfun, sifat. Maknanya bila seorang itu buang air kecil, maka dikatakan sifat orang itu dipanggil berhadas. Sifat orang itu adalah berhadas. Jadi macam mana nak sucikan orang yang sedang berhadas tadi? Kalau dia buang air kecil, dia kena berwuduk. Itu hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, dia perlu mandi. Dia perlu mandilah. Kalau tak boleh berwuduk, tak boleh mandi, dia kena tayammum. Itu dia punya apa turutannya, katakan. Wallahu a'lam. Itu dia panggil taharatu anil hadas. At-taharat min sawa'un fi dhalika al-asghar wal akbar indal qudrah. Sama ada hadas yang kecil ataupun hadas besar ketika berpuasa. Lianna faqir at-tahuraini yajib an yusalli ala hasbi halihi. Kata muallif, kalau misal kata tadi dia kata indal qudrah, ketika mampu. Mampu menggunakan air, dia bolehlah mandi, bolehlah berwuduk. Tapi kalau kita kata dia tidak mampu untuk bersuci dengan air tadi, yajib an yusalli, kita dan juga tak mampu juga untuk bertayammum. Lianna faqir at-tahuraini, tahuraini, kerana orang yang tak mampu untuk bersuci menggunakan air ataupun tanah tadi, debu tanah, yajib an yusalliya ala hasbi halihi, dia tetap wajib salat macam mana pun, ikut keadaan dia lah. Wuduk tak ada, air tak ada, tayammum pun tak boleh, habis tak payah salat? No, wajib dia salat. Cuma dalam bab ni tentang mati Allah Subhanahu wa taala, kata muallif rahimahullah taala dalam mazhab Syafi'i, wa tajibul i'adah. Esok kita katakan kalau dah ada air, dah ada ataupun debu tanah, maka wajib dia ulang kembali salatnya. Dia ulang kembali salat. Wa tusafu salatu bis-sihhah 'ala as-sahih. Dia kata salatnya dia dianggap sahlah ketika itu. Dia seorang itu tak ada air, tak ada wuduk, tak ada air untuk wuduk, tak ada air untuk mandi, tak ada tayammum, tak ada debu tanah untuk ditayammum, maka dia salatnya dikisah tidak? Salatnya ketika itu dikisah. Cuma mazhab Syafi'i dituntut untuk mengulangi salat tersebut. Adalah sebab-sebab ilah kenapa diminta ulang. Kalau mazhab lain tak perlu. Tak perlu sebab dah sah salatnya, so kenapa nak kena ulang? So mazhab Syafi'i ada sebab. Kalau dalam kitab-kitab yang besar mungkin disebut tentang mati Allah. Kenapa perlu diulang? Yang seingat saya sebabkan diulang sebab hilangnya salah satu syarat sah salat kat situ, maka diwajibkan mengulangi semula sah salat. Adalah reason-reason yang lain, wallahu a'lam. Baik. Dalil untuk mati Allah Subhanahu wa taala banyaklah dalam Al-Quran untuk nak mensabitkan taharah ni, suci ni. Ada idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum.
Apabila kamu nak mendirikan salat, kamu kena berwuduk. Mukanya basuh ila akhirih. Ayat surah Al-Maidah tadi. Dan Nabi SAW sebut, la yaqbalullahu salata bighairi tahur. Mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, Allah tidak terima salat, makna salatnya tidak sah tanpa bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian falau shalla bighairi taharatin wa kana muhdithan inda ihramihi lam tan'aqid salatu 'amidan kana aw nasiya. Kalau misal kata dia salat, kita salat kan, salat Allahu akbar, lepas habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru teringat, aku ni tadi dah ambil wuduk belum? Tak. Ataupun lagi teruknya, ialah barangkali mungkin dah mandi wajib belum? Kadang-kadang tu bangun-bangun pagi subuh tu terus bergegas pakai masuk wuduk, masuk buang air kecil kejap kita kan, kemudian ambil wuduk, terus pakai baju, terus pergi sembahyang, lupa belum mandi wajib. Agak malam tadi kita katakan lupa lepas melakukan hubungan suami isteri, dia ambil wuduk saja, tak mandi untuk dia tidur. Jadi lupa nak mandi, ingat dia dah mandi, balik terus pergi sembahyang. Terus pergi sembahyang. Bila pergi sembahyang, nama Allah, lepas sembahyang baru teringat, ataupun tengah sembahyang baru teringat belum wuduk. Maka orang ini nama Allah, kata muallif rahimahullah taala, falau shalla bighairi taharatin wa kana muhdithan inda ihrami lam tan'aqid salatu 'amidan kana aw nasiya. Sama ada sengaja ke tak sengaja ke, salatnya tetap tidak sah. Wa in ahdatsa la bi ikhtiyari batalat taharatu bila khilaf. Katakan wa tabtu salatu aidan, mana batallah salatnya. Salatnya batal, katakan. Kerana apa? Kerana tak cukup syarat. Lintifa'i syartiha wa fihi hadis rawahu Abu Dawud wa Hasan wa Tirmizi, dalam seperti mana yang disebut hadis-hadis yang sebelum ni, katakan. Syarat sah salat. Itu syarat yang pertamalah. Syarat yang pertama ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Macam mana cara nak bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar? Berwuduk dan ataupun mandi dengan air. Kalau tak ada air, ganti dengan tayammum. Wallahu a'lam. Kalau tak ada tayammum, semayang je, ikut macam mana sekalipun, walaupun tanpa berwuduk, disebabkan kita tak ada air ataupun tak ada debutan nak, maka dia kena wajib salat. Dan cuma mazhab Syafi'i wajib ulang. Contoh dalam flight, kita dalam kapal terbang, ada air habis, ataupun air dalam kapal terbang tu, pilot kata tak boleh, jangan guna dah, katakan tak boleh guna dah. Sebab kita kata kadang-kadang kita dilarang menggunakan air dalam tandas untuk berwuduk, tandas kapal terbang. Sebab orang kita kalau ambil wuduk dalam tandas, tuan-tuan pun faham, basah habis kat dalam tandas. Dia kat dalam kapal terbang mana boleh basah-basah sangat kat dalam tandas itu. Dia kena sentiasa kering saja. Risau takut mati Allah, bahaya ke, takut wire ke ada bawah ke apa semua, kena air tadi ke, boleh menyebabkan lintas pintas ke, jadi bahaya, dia kata boleh bahaya, katakan. Jadi mati Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak wuduk, tayammum lagilah, debu tanah tak ada, habis senyap macam tu, sambung tidur subuh, tak boleh, dia kena salat. So salat macam mana? Salat je lah tanpa wuduk, tanpa wuduk ni, memang salat. Tapi sampai dekat atas darat, esoknya subuh sampai pukul 8, pukul 9, dia kena qada balik lah. Dia kena ulang balik salat tersebut. Tu cara dia, tak. Wallahu a'lam. Itu berlaku dalam biasalah kita berlaku. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua, taharatu 'anil najasah fil badani wal thawbi wal makan. Dia kata syarat yang kedua ialah suci daripada najis
pada badan, pada pakaian dan pada tempat. Pakaian kata pada badan, pakaian dan juga tempat. Ammal badan. Itu di qauli ta'ala waz-zujra fahjur. Waz-zujra fahjur. Dan najis itu hendaklah kita bersihkan, katakan. Dan dalam hadis pun banyak, dalam hadis sahihain, contohnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, idza aqbalatil haidah fada'i salah. Maknanya bila haid telah datang, maka tinggalkan solat, tak perlu solat. Wa idza adbarat faghsilni anki dam musalli. Kalaulah haid tadi telah dah berhenti, maka mandi dan juga dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersuci daripada najis ini juga dalam hadis berkaitan dengan dua kubur. Nabi lalu, innahuma la yu'adzabani, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-baul. Nabi lalu kat sebuah dua kubur, Nabi kata kedua-dua orang ni sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Nabi boleh tahu? Nabi tahu tentang nanti Allah Subhanahu wa taala apa wahyu. Sebab wahyu. Kalau kita kata dua-dua ni sedang diazab, tu pelik. Mana hang tahu? Tak. Saya buat eksperimen lah, masukkan ni lah apa. No. Sebab alam barzah adalah alam yang kedua selepas alam dunia, sebelum masuk alam akhirat. Dan di situ ada kita kata halangan ataupun dia panggil penghalang untuk kita tidak boleh mengetahui apa yang berlaku dekat alam barzah. Walaupun kita kata orang buat kajian, diletakkanlah mikrofon dalam kubur, mendengar bunyi yang, walaupun kita kata ialah kita kata mungkin, tetapi Allah itu tidaklah menjadikan bukti kukuh adanya azab kubur. Yang bukti yang kukuh bagi kita orang Islam ialah nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada siapa yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Benda ni dianggap sebagai gaib. Yang kita ni tahu benda gaib tu daripada mana? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka bukanlah diazab dalam kubur tu dalam perkara orang menyangka ianya bukan dosa besar, tetapi dia adalah dosa besar. Orang menganggap dosa itu kecil je, tetapi sebenarnya besar. Wa ma yu'adzabani fi kabir illa fi kabir. Mana dalam riwayat yang lain ada. Apa dia? Kan ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Salah seorang dia mengumpat, membawa cerita an-namimah, mengadu domba, mengadu domba an-namimah. Dan kemudiannya seorang lagi la yastanzih minal baul, dia tak basuh najis tadi, bersih-bersih. Buang air, khususnya buang air kecil lah. Kalau buang air besar tu mungkin dia bersihkan juga. Tapi hadis kata minal baul, sebab baul ni yang ramai orang tak basuh. Buang air kecil kan, terus masukkan balik kemaluannya dan terus zip seluar, terus tutup, terus pakai suadalah, tak basuh pun. Kalau buang air besar dia sebab bau lain. Tapi buang air kecil dia tak bau, katakan. Kecuali kalau dia makan petai ke apa-apa tu, lainlah, katakan. Jadi sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis, fakana la yastanzih minal baul. Bila dia tak bersihkan najisnya tadi, dia tak basuh dia punya pengaluan tadi, maka itu juga termasuk amalan yang
menyebabkan seorang itu menerima azab kubur lagi. Azab kubur, wali'azbillah min zalik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam riwayat yang lain dia kata tanazzahu minal bauli fa inna 'ammat 'adzabil qabr minhu. Maknanya bersihkanlah air kencing tu. Kerana kebanyakan azab kubur disebabkan daripada air kencing tadi. So hati-hatilah katakan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada azab tersebut. Wa amma thawbu, adapun pakaian, fal ayat karimah. Wa fi hadis fi dam al-hayd yusib ath-thawb. Maknanya ayat tadi dah sebut sebelum ni najis, fahjur wa zujra fahjur, dan juga hadis berkaitan dengan darah haid. Nabi kata summa ghsilihi bil ma'. Darah haid yang kena pada pakaian tadi ataupun darah haid yang kena pada badan tadi, Nabi kata summa ighsilihi bil ma'. Basuhkan darah haid tadi dengan air. Basuhlah. Wa ammal makan, ataupun darah, misal kata darah kena pada pakaian, wajiblah dibasuh. Sebab kita nak salat. Sebab kita nak salat, ataupun memang wajib basuh, dia katakan, sebab kita pun pakai pakaian tersebut dan sebagainya, dia katakan. Wa ammal makanu fali qauli sallallahu alaihi wasallam lamma bala al-arabi fil masjid. Adapun tempat, hadis yang masyhur berkaitan dengan orang Arab Badawi yang datang masjid buang air kecil, dia kencing kat dalam masjid, ya tidak. Nabi kata, akhirnya Nabi kata apa? Sabbu alaihi dhanuban mimma. Tuangkanlah tempat dia kencing tadi itu satu bekas air, ya kata. Masuk masjid duk penyuruh kencing, marah sahabat-sahabat marah. Semua pakat nak bangun, nak pergi tangkap ni. Nabi kata utrukuh, maknanya biarkan dia. Lepas dia buang air kecil lepas semua kat penjuru masjid, maka dengan mati Allah Nabi kata sabbu alaihi ya dhanuban mimma. Nabi halang ada sebab. Kalau dihalang dia akan berlari. Dia akan mesti orang tiba-tiba kejar kita, takkan kita nak ni tengah buang air kecil ni. Tentulah najisnya tadi akan bersepah. Akan bersepah-sepah. Dan yang keduanya tuan-tuan mati Allah, buang air kecil sampai berjalan, merosakkan boleh menyebabkan penyakit yang lain, ya katakan. Jadi sebab tu Nabi kata utrukuh, biarkan dia, lepas dia selesai barulah dituangkan padanya air, dan diberi nasihat kepada lelaki tersebut. Wallahu a'lam. Jadi tempat kena bersih daripada najis. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, idza arafta hada fa'lam. Kalau kita dah tahu semua ni, dia kata fa'lam anna najasata qismani, najasatun waqi'atun fi mazinnatil 'af wa najasatun la yu'fa 'anha. Dalam konteks ini, bila kata ketahuilah bahawa najis ni ada dua. Najis yang najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Fan najasah ghairu ma'fu 'anha yajibu ijtinabuha fil badani wath thawbi wal makan. Najis yang tak dimaafkan wajib kita bersihkan daripada badan kita, pakaian kita, dan juga tempat. Falau asaba thawbu najasatun wa 'arafa mawdi'aha ghasalaha. Maka kalau kita tahu kalau pada pakaian tadi ada najis dan tahu tempatnya di mana, maka wajib kita basuh. Falau qata'a mawdi'aha ajza'ahu. Kalau perlu kita kata dia gunting bahagian yang kena najis tu, itu pun boleh dikira jugalah. Tapi takkanlah baju kita kena najis terus nak kena potong, katakan. Baik basuh, kata. Wa yalzamuhu dhalik idza ajiza 'anil ghusl. Kalau tak boleh basuhlah, katakan basuh pun tak boleh, apa semua tak boleh, potonglah. Kalau potong pun tak boleh, tuan-tuan mati Allah, kerana potong tadi kena bahagian aurat ke sebagainya, bukalah. Tapi kalau potong sebab tak ada pakaian lain, ni je ada, katakan.
tu ada dia punya stage dia katakan, stage dia kata tu. Baik. Wa kan dia kata iza ajiza anil ghusl wa kana al-baqi yastun'u ya bi syartin an la yanqus min qimatihi bil qata' akthar min ujrati ath-thawb. Dia kata dengan syaratlah nak potong tadi boleh tidaklah apa ni an la yanqus min qimatihi bi qata' akthar min ujrati ath-thawb. Kalau kata suruh potong tadi tu kos dia tu lagi tinggi daripada apa beli baju, tak payahlah, kata tak. Baik beli baju baru. Wa in lam ya'rif mawdi'aha wa in lam ya'rif mawdi'aha min al-badan wath-thawb wajaba ghuslu kullihi. Wala yujzi'u ijtihad. Kalau dia tak tahu pakaian dia, satu pakaian tu dia yakin najis, tapi cuma dia tak tahu bahagian mana. Tak. Kadang-kadang ni kita tahu baju kita kena najis, tetapi tak tahu bahagian mana. Maka kata ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata wajib ghuslu kullih, dia kata wajib basuh keseluruhannya. Mana semua baju tadi, kalau jubah tak tahu kat mana yang kena, tapi yakin kena najis, maka seluruh jubahnya tadi hendaklah dibasuh. Ihtiyat. Ihtiyat maknanya ambil jalan tengah lah, jalan kita, jalan selamat, ya kan. Wala yujzi'uhu ijtihad. Maka kat sini tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Wallahu alam. Tak guna ijtihad, ya kan. Tak. Sebab dia dalam konteks yang apa ni, ialah selai baju je. Tak perlu ijtihad, ya kan. Kalau tak tahu tempat yang mana, basuh je lah. Senang cerita. Wallahu a'lam. Sama juga kita kata dalam air, kita kata air satu baldi, dua baldi. Satu baldi nama Allah kita yakin ada najis, cuma tak tahu mana satu, baldi A ke baldi B. Tapi kita tahu ada najis salah satu. Macam mana nak berwuduk? Tak boleh wuduk dua-dua. Buangkan saja air tu. Sebab kebarangkalian tu 50-50. Hak ni mungkin 50-50, ni pun 50-50. Boleh dibuang. Unless kalau kita kata campurkan kedua-duanya boleh menyebabkan lebih daripada dua kolah. Itu lain. Lebih daripada dua kolah tu lain, katakan. Wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, walau asaba tarfu thawbihi aw imamatihi najasah batalat salatu. Walaupun dia kata yang terkena pada ujung baju ataupun ujung ujung dia punya serban najis, batalat salatu, batal salat dia. Sawa'un kana sa'ib yataharrak biharakatihi aw la, walau qabadha طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقي على نجاسة ففيه خلاف. Kat sini kalau kita kata apa ni, kalau macam kata kita semayang, as long kita tak sentuh apa ni najis tersebut, maka sahlah salat kita. Let's say kita kata lepas kita semayang, kawasan sujud kita tu ada pula tahi cicak. Macam tu nak berlaku kadang-kadang kita boleh tak kita elak sikit daripada tahi cicak itu agar tidak menyentuh tahi cicak tersebut? Boleh, tak ada masalah, selagi tidak menyentuh. Nabi SAW tengah salat, dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat pada slipernya najis. Lalu Nabi tanggal. Nabi letakkan di tengah-tengah antara dua belah kaki. Jadi di situ normatif Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa
Islam tidak menyentuh najis tersebut, maka salatnya dikira sah. Tak. Wallahu a'lam. Dalam kes ini dia katakan dia tasawwam kana as-sa'ibu yataharrak bi harakatihi aw la walau qabada tarfa habl aw shaddahu bi wasatihi wa tarafahu al-akhar najas aw mulqa ala najasa fa fihi khilaf. Dia kata dalam masalah ni dia kata ada khilaf lah. Dia katakan kalau kita kata apa ni, dia kata yang apa tu, yang terkena apa najis tadi, dia bergerak ke ataupun keadaannya falau qabada taraf habal, ataupun dia mungkin gunakan apa ni something untuk, mungkin guna kayu ke untuk buang ke tengah-tengah salat, atau dia, kalau ada kayu dia boleh kuis ke atau sebagainya. Kat sini pun Allah Subhanahu wa taala ada khilaf di sisi ulama, ada yang kata batal, ada yang kata tak batal dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Walau kana habal fi yadihi aw shaddahu fi wasati wa taraf akhar marbut ala unuq al-himar wa ala al-himar haml an-najasa fa fihi khilaf. Dia tengah semayang, keldainya dia pegang. Tak? Keldainya dia pegang, ada tali. Tengah semayang. Kan tak pegang kan takut lari. Kan? Tengah semayang dia pegang, ataupun diikat pada kaki dia. Diikat pada kaki dia. Kan? Dan keldai tadi bawa najis pula. Ada najis. Macam mana? Fafi khilaf, ada khilaf lah. Wa aula bi adami butlani, ada yang kata pandangan yang lebih tepat ialah tak batal, lianna bainal habal wan najasah wasitah. Ada kita kata maknanya penghubung, ada yang terdapat penghubung di antara apa ni tali dengan najis tadi. Tali dengan najis tadi, makna dia tak directly kepada najis. Tak. Mungkin keldai tadi dia bawa najis, mungkin belakang dia ada bawa najis belakang, bonet dia ada yang apa, yang alat tarik belakang tu dia pasang dekat ni. As long dia tidak berhubung directly, maka mazhab Syafi'i kata aulanya tak batal. Tak batal. Benda-benda ni semua jaranglah dia katakan, tapi kadang-kadang boleh berlaku dia katakan. Dia kata walau salla ala basat tahtahu najasah. Kita semayang di atas sejadah, bawah sejadah tu ada najis. Tak macam kita semayang sejadah ni, kita hampas sejadah, tak perasan bawah tu ada tai apa ni, cicak ke atau sesuatu dengannya, ataupun ala tarafi minhu najasah, ataupun ujung dekat kapet ataupun ujung pada tempat sujud sejadah kita tu ada najis. Maka kata ulama dekat sini, au ala sariri qawaimu ala saririn qawaimu ala najasah, ataupun kita semayang atas katil tapi bucunya ataupun dia punya apa tu besi tiang dia tu ada najis, kena pada najis katakan. Tak. Macam mana? Kata lam yadur, tidak bagi mudarat katakan. Walau kanat najasatu hadhi sadruhu fi hali sujudi aw ghairi fa wajhan. Ataupun kita semayang, najis tadi ada in front, maknanya di antara tempat dada kita dengan paha kita. Kebetulan tai cicak tu jatuh betul-betul dekat tengah-tengah tempat sujud kita, antara tempat sujud kita dengan tempat berdiri. Macam mana nak buat ni katakan? Tak. Bila rukuk, bila sujud, macam mana katakan? Maka kata ulama, dia kata falau la, dia kata kat sini walau kanat najasatu hadhi sadruhu fi hali sujudi aw ghairi fa wajhan al asal la tabtul salah. Yang asahnya tidak batal bawa najis ataupun semayang di atas dia walau salla. Ada katakan kat sini. Itulah apa ni bahagian yang pertama katakan. Seterusnya najis yang dimaafkan.
Najis yang dimaafkan ada banyaklah. Antaranya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, minha al-athar al-baqi ala mahall istinja' ba'da al-hajar. Yu'fa anhu walau hamila thawban alayhi najasa ma'fu anhu lam tasih salatuhu kama law hamila mustajmaran bil hajar. Dalam kes ini dia kata ada najis-najis yang dimaafkan. Contohnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama batu yang digunakan untuk istinja. Batu yang digunakan istinja tetapi padanya ada najis. Digunakan dah, tapi batu tu mungkin dibawa ke apa ke, mati Allah, walau dibawakan, dibawa baju tadi, yang dalam baju tadi ada batu yang digunakan untuk istinja, tapi pada batu istinja tadi ada kesan sikit, baki sikit daripada najis, maka tuan mati Allah lam tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Walau intashara bil araq fi mahall istinja fal asah al afu. Kalau kita kata kita dah istinja, dubur setiap orang dia akan mengeluarkan, walaupun dah lepas istinja, kadang-kadang kita duduk lama ni kan, dia akan mengeluarkan peluh dekat apa ni, dubur seseorang tu. Bila dia penat sikit kan, katakan, ataupun cuaca panas ke, dekat duburnya tadi akan mengeluarkan peluh, katakan. Walau intasharat bil araq, ataupun peluh kita mengalir ke sampai ke punggung, lalu dekat kawasan yang apa ni, yang lalu kat dubur kita ke, misal kata wallahu alam lah, katakan tak, pada tempat istinja tadi, fal asahhu al afu, yang asahnya dimaafkan. Kerana susah nak ngelak benda tu. Susah nak mengelak. Walau hamala hayawanan tanjus manfadhuhu bil kharij minhu fa fi butlan salati wajhan. Kalau dia membawa haiwan, membawa binatang yang mana kita kata iyalah, binatang kalau diberak macam kucing kan, kita diberak dibasuh ke? Kucing basuh. Atau binatang-binatang, tak ada lah, katakan dia buang air kecil, buang berak jelah, katakan. Maka tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau bawa kucing tu masa salat, anak kucing bawa ini masuk dalam kocik, ada, tapi tak nampak lah depan matanya dia apa ni, bergelombang dengan najis ke apa, tak ada, tapi kita nampak zahir bersih, katakan. Kita pun ambil, pegang dia, masuk dalam kocik, katakan, contoh. Anak kucing kecil, hamala haiwanan tanjus manfadhu bil kharij minhu fa fi batlani salati wajhan. Ada dua wajah lah. Al asah inda Imam Haramain batlan, batal. Sebab kita kata dekat situ dia dianggap membawa najis, katakan. Membawa najis. Kalau kita semayang, dia selit-selit kat kita dengan bulu dia, tak ada masalah. Sebab kita tak bersentuhan dengan najis. Dia hanya bersentuhan dengan kita pada bulu. Isunya tadi bila kita pegang dia. Kita pegang dia, kita bawa dia masuk dalam kocik ke, apa ni, yalah, kita pegang, yang penting kita bawa dia, katakan. Bawa dalam salat, kita pegang sambil salat. Jadi kat situ untuk rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pandangan dalam masalah ni, wallahu a'lam. Tapi di sisi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sahat salatu, sah salat dia. So ada dua pandangan lah dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam. Walau hamila baydah, kalaulah dia apa ni, bawa telur, baru keluar daripada ayam contohnya. Ayam tu berapa telur, terus ambil telur tu. Ada. Wash dia kata hashuhad dam wa zahiruhat tahir. Kita kata zahirnya sucilah. Zahirnya nampak tak ada apa-apa, bersih, katakan, sebiji panas lagi, katakan.
Macam mana dia katakan? Maka dalam mazhab Syafi'i fal asah butlan salat. Asahnya batal sembahyang. Kenapa batal Ustaz? Ni kata ma kharaja min sabilain, sesuatu yang keluar daripada salah satu jalan. Tak. Maknanya dia katakan telur tadi keluar dari kok mana? Kok buntut ataupun punggung ayam lah kan? Dia katakan kawasan itu adalah tempat laluan najis, katakan. Jadi bila tempat laluan najis, ma kharaja sesuatu yang keluar daripada salah satu daripada jalan najis tadi adalah dianggap sebagai najis, katakan. Cuma sebab tu kita kata kita kata najis tu maknanya dia punya ni jelah, kerongsang dia tu jelah, yang katakan. Makan yang dalam tu halal, dalam tu tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada najis, maknanya sebab tu dia punya kerongsang telur je tu, dia katakan. Sebab tu setengah ni dia dibasuh. Dah sebelum masak dia basuh dulu telur tu, dia katakan. Ialah kadang-kadang telur tu kalau kita beli dekat kedai apa semua, ada kadang-kadang ada teh ayam lagi apa semua kan. Kita balik rumah potong terus masa. Tak. Kadang-kadang patutnya basuh dululah, sebaik-baiknya basuh, katakan. Sebenarnya basuh, wallahu a'lam. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam najis yang dimaafkan ila tinus syawari' al-mutayakkan an-najasah. Maknanya tanah yang ada di ke atas jalan ni yang kita yakin najis. Anjing lalu, anjing berak, kucing berak, kita tekan pasir ni kan, depan ni. Kalau tak nampak, kita yakin najis, tapi tak nampak dia punya zat najis tu, ain najis tak ada, tak nampak. Sebab kita tahu kawasan ni memang kucing selalu berak, cuma tak nampak lah dia punya tu, dah tak nampak lah. Ataupun anjing selalu lalu ke, anjing kencing ke apa ke, wallahu a'lam. Tapi kita tahu memang kawasan ni adalah kawasan jalan ni adalah memang binatang-binatang tadi ataupun selalu berak, selalu kencing, katakan. Maka yu'fa amma yata'adzar ihtiraz minhu ghaliban. Dimaafkan. Dimaafkan kalau kita lalu tadi, orang perempuan lalu pakaiannya tadi duk seret tanah tadi, maka kalau dia gunakan terus untuk sembahyang boleh, kecuali jika nampak zat najis itu kena pada pakaian dan dia kena basuh. Kalau tak nampak, dia lalu je tapi pakaiannya tadi menyeret tanah tadi, menyeret lantai, boleh tak dia terus sembahyang? Pada hukum asal harus dia sembahyang. Sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya oleh sahabiah, bagaimana katakan pakaian orang perempuan, kainnya tadi kena lebihkan sejengkal, menutup kedua belah kaki. Jadi bila tutup dua belah kaki, sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau tutup dua belah kaki, maknanya lampu betul, kami jalan akan seret semualah. Bagaimana pula kalau ada najis ke jalannya tadi apa semua? Maka Nabi kata, tak apa, dia kata, bukanlah semua, istilahnya lah saya nak bagi faham, katakan, bukanlah sepanjang jalan tu 100% najis. Adanya bahagian yang suci, adanya bahagian yang najis. Maka yang suci tadi akan bersihkan yang najis. Ada, wallahu a'lam. Kecuali tadilah saya kata, jika terdapatnya zat najis tersebut, ain najis tu ada, wallahu a'lam. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala ada juga bezalah, ada setengah ulama dalam mazhab Syafi'i dia bezakan waktu. Kalau musim sejuk dimaafkan, musim panas tak dimaafkan, wallahu alam. Itu ada beberapa pandangan di sisi ulama. Kita rasa tak perlu kot sebut benda ni kecil-kecil ni kita katakan. Dan termasuk najis yang dimaafkan, najis al-baraghis. Najis baraghis ini kita kata
lalat, nyamuk, kata, yang binatang yang tak ada darah, katakan, binatang yang tak ada baraghis, katakan, ataupun serangga lah, serangga, kata. Fayu'fa an qalilihi fi thawbil badan, dimaafkan jika sikit. Tapi kalau nyamuk 10 ekor dia tampar itu banyak, darah, tak boleh lah. Kalau sikit dimaafkan. Kalau kata seekor tu kita tampar nyamuk kan, Allah kena sikit, maknanya ada kesan darah dekat baju, sikit je, katakan, dimaafkanlah. Tapi kalau banyak, sikit atau banyak tu macam mana Ustaz? Tanya orang. Sebab dia balik hukum adat. Sikit atau banyak tu balik hukum adat. Tanya 2-3 orang lah, tanya, ni banyak tak? Katakan. Kalau malas tanya, basuh. Senang cerita. Tak. Kalau malas nak tanya, basuh je, kata. Khuruj minal khilaf, keluar daripada masalah khilaf, basuh. Senang. Ni nak cari 3 orang nak tanya, ni darah ni banyak tak? Ni darah ni banyak tak? Ni darah ni banyak tak? Kalau 2/3 cakap banyak, maka banyaklah, wajib basuh. Kalau semua kata alah sikit je tu, katakan, dimaafkan. Dibalik pada hukum al-'adah tu muhakkamah, wallahu a'lam. Dan yu'fa an qalilihi fi thawbil badan li masyaqqatil ihtiraz wa kadha yu'fa an kathirihi fil asah. Ada juga, kalau banyak juga ada pandangan asah di si Imam Nawawi, dimaafkan juga. Dan juga Imam asah di sisi Imam Ar-Rafi'i tidak dimaafkan. Wal kummal kal baraghis, wa baul dzubab kal baraghis, sama jugalah. Kutu sama juga dengan nyamuk, katakan. Al baraghis, nyamuk, kata. Dan juga tai lalat, tai lalat sama hukum, katakan. Wa kadza baulul khuffash, begitu juga air kencingnya serangga-serangga ni, katakan. Sebab apa? Sebab terlalu kecil sangat. Serangga kecil, ada. Dhabtul qalil wa kathir khilaf, katakan. Air kencing khuffash tadi, khuffash mungkin tak salah saya kelawar ke apa, yang bukan kelawar, sorry. Dia binatang yang kecil-kecil lah, katakan. Apa lagi binatang yang kecil selain daripada kumbang lah, kumbang atau sebab tu dengannya yang kecil lagi, kumbang kecil, kata. Wa fi dhabt qalil wa kathir khilafun, ataupun untuk nak menentukan kecil atau sikit ataupun banyak ada khilaf. Maka yang asahnya seperti mana saya kata tadi, rujuk kepada adat, uruf. ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد ولو شك هل هو قليل أو كثير فالراجح أنه قليل. Kalau masih lagi ragu, adakah dia sikit ataupun banyak, farrajih al-qalil, yang rajihnya dia masih dianggap sedikit. Lian al-asal adamul kathrah, kerana asal tak banyak. Dia ambil kaedah gitulah. Walau qatalakum la aw barghuthan fi thawbi aw badani aw baina asabi'i fatalawatha bihi aw basata thawb alladhi alayhi ad-dam al-ma'fu anhu wa salla alayhi aw hamalahu fa in kana kathiran lam tasih salatu wa in kana qalilan fal asah al-'afu. Dia kata kalau kita bunuh kutu tadi ataupun nyamuk tadi pada baju, pada pakaian, pada tempat, ataupun di antara dua lengan, dua jari kita, lalu menyebabkan darah tadi ada pada baju ataupun pada badan kita, nanti Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak tidak sah salatnya. Kalau banyak tidak sah salatnya, adapun kalau sedikit dimaafkan. Dimaafkan, wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung lagi besok, seterusnya termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan darah yang dimaafkan. Nanti insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan kita semua. Besok pagi insya-Allah ada lagi sambungan damul batharat. Batharat ni al-buthur, buthurat. Kalau insahal qiraah buthurat, al-buthur darah apa ni dipanggil, astagfirullahalazim,
apa ni, jerawat. Jerawat. Darah jerawat, itu kan. Kadang-kadang ada jerawat kat belakang badan kan. Kita jerawat badan ataupun jerawat kat muka, katakan. Macam mana ustaz darah dia, katakan. Adakah dimaafkan ataupun tidak? Jerawat ni dia ada masa sikit je. Ada kadang-kadang banyak, katakan. Jadi kita nak tengok kalau apa hukumnya darah tadi, darah yang hasil daripada jerawat tadilah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung besok berkaitan dengan kitab kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya, sila. Kopi yang tadi makan besar sudah keluar lingkup kan. Dia macam ni. Kata ulama, kalau kita kata fatwa yang telah dikeluarkan ialah biji kopi itu keluar daripada najis musang tu sempurna tak sempurna. Kalau bijinya sama macam seperti sebelum dimakan, hanya harus dibasuh je. Wajib dibasuh je. Dan boleh diguna pakai. Boleh dibuat. Kat situlah fatwa yang telah dikeluarkan macam tu. Tapi kalau dah hancur, dia punya biji itu dah hancur, maka tak boleh. Dah dianggap sebagai najis. Wajib kalau sebiji nampak, bukan maknanya lepas sebiji itu terus boleh guna tak. Dia kena basuh juga. Janganlah terus guna. Sebab dia dah ada dia ada cecair yang ada pada tu, dia tetap kena basuh. Wajib basuh. Ragu-ragu tak payah minum. Senang gitu. Ni boleh minum, tak boleh minum, tak berani nak tahu daripada ni, kita pun confuse. Tak payahlah kita tak minum. Tapi fatwa yang yang telah dikeluarkan, rasa mufti wilayah dulu ada keluarkan fatwa berkaitan dengan kopi lawak ni. Dia kata kalau sebiji betul, memang dia orang bela musang betul, bela musang untuk, dan diberi minum, diberi makan biji kopi. Bayangkan berapa banyak nak kena bagi kat musang tu untuk menghasilkan kopi lawak tu, tuan-tuan. Jadi fatwa yang ada ialah itulah macam saya kata tadi, kalau najisnya tadi terdapat sebiji komplit, maknanya tak pecah, tak apa semua, maknanya sama sebiji kopi tu, dia kata, maka boleh diambil dan dibasuh untuk dimakan ke atau sebagainya, dia kata kan. Wallahu a'lam. Wajib tetap basuh, wajib lah, dia kata kan. Macam sebab dia dah dia keluar daripada najis tadi, lubang najis, dia kata. Macam juga kalau lah kata tuan-tuan permata berak, dalam najis tu ada permata, ya kan. Ada permata tu, adakah najis ataupun tidak, ya kan. Secara umumnya dia permata tu tak najis. Macam telur tadi, telur tu dia secara umumnya halal dimakan, ya. Tapi masa isunya ialah selaput dia. Selaputnya yang keluar daripada lubang najis tadi, ya kan. Jadi tuan-tuan macam Allah, sebab itu dia hendaklah dibasuh. Dibasuh dan dalam tu boleh makan lah, ya, ataupun tadi permata tadi boleh gunalah selepas dibasuh, ya, sebab kalau tak dibasuh, dikhuatiri macam Allah Subhanahu Wa Taala, najis tu masih ada najis yang secair yang ada sekali, sebab dia keluar sekali dengan najis tadi, dia adalah dianggap sebagai najis. Dan bila dah basuh, settle lah, tak ada lah najis. Wallahu a'lam. Jadi setakat tu. Ada lain nak tanya? Sila. Selepas salat dia kena tengok, ya kan. Lepas salat tu adakah semasa bagi salam ataupun bagaimana, ya kan. Kalau dah keluar
dah naik motor balik ke rumah, baru perasan dekat kakinya tu ada najis, katakan, maka solatnya dikisah. Sebab kebarangkalian tu ada, maknanya lepas dia keluar daripada masjid baru terkena najis. Tapi kalau dia sembahyang tadi, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus nampak ain najis ataupun zat najis tu pada pakaian dia, pada tempat dia, tuan-tuan Allah, dekat sini ada khilaf. Ada yang kata kena ulang semula solatnya tadi, ada yang kata tak perlu ulang solat. Kerana hadis Nabi SAW lah, hadis Nabi SAW, Nabi dikhabarkan kepadanya ada najis pada slipper yang dipakai, lalu Nabi tanggalkan slipernya, dan Nabi tidak mengulangi salat yang dah didahului sebelum tu. Maknanya katalah Nabi dah sembahyang 2 rakaat yang pertama, atas sembahyang Zuhur 4 rakaat kan, 2 rakaat dia pakai slipper tu. Pada slipper tu ada najis, Nabi tahu tak tahu? Tak tahu. Sehingga Jibril Jibril bagi tahu ada najis, baru ditanggalkan. Dan selepas dia tahu adanya najis kat situ, dia tak ulang balik 2 rakaat yang dia salat. Maknanya dia just sempurnakan salat. Itu menunjukkan bahawa kalau seorang itu tidak sedar, tak tahu, maka di situ adanya khilaf lah di sisi ulama, adakah batal ataupun tak batal. Ada yang kata batal dan ada yang kata tak batal. Ada yang kata batal, yang najis itu kita batal, tetapi kalau ianya berkaitan dengan wudu dan wudu lain, yang najis lain. Ada yang kata macam itulah, katakan. Sebab seingat saya, nanti Allah, fatwa tu ada beza kat situ, katakan. Ada yang kata kalau dia terlupa wudu batal, kalau najis tak batal, katakan. Najis tak batal, sebab dia adalah dia punya perbezaan kenapa yang wuduk batal. Ada najis pada pakaian, pada tempat yang dia tak sedar, lepas sembahyang baru sedar tu, baru dikatakan batal. Nanti insya-Allah kalau ada sempat saya cuba carikan illah kenapa kena qada kena ulang balik salat yang tak ada wuduk, dan kenapa tak perlu ulang salat yang ada pada pakaiannya tadi najis, katakan, tanpa dia sedar, kata. Wallahu a'lam. Bab najis ni, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, dia beza setiap mazhab, katakan. Mazhab Syafi'i katakan semua najis adalah najis. Tak. Semua tahi kita najis. Tapi mazhab Hanbali contohnya, dia binatang yang halal dimakan, kalau kita terkena najis binatang yang halal dimakan, bawa salat sah. Macam kita sembahyang, tiba burung pati berak dekat atas baju kita kan, mazhab Hanbali sah salat dia. Kerana apa? Sebab binatang tu adalah halal dimakan. Mazhab Syafi'i tak, halal dimakan ke tak halal dimakan ke, najis dia tetap najis. Tak, tetap najis hukumnya. Wallahu a'lam. Jadi ada lagi nak tanya? Ya, sila bang. Aktiviti hobi. Dia, kita kata normatif Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata aktiviti tadi dia hiking ke apa semua, mengambil hukum asalnya jarak yang boleh membawa kepada musafir itu 90 km ke atas, katakan 93 94. Contohnya dia bercycling daripada sini pergi ke mana, Kuala Selangor, katakan Kuala Selangor ke atas lagi, dia cycling, so dia anggap sebagai musafir. Dia anggap sebagai musafir. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jarak itu lebih daripada 2 marhalah, maka boleh. Sebab kita dalam fiqh, walaupun selagi tujuannya bukan tujuan maksiat, maka boleh
dia qasarkan salat jika lebih daripada 2 marhalah. Tapi jika tidak sampai 2 marhalah, katakan dia naik bukit contohnya, dia hiking, katakan dia mengambil masa berapa jam, 4 jam, 5 jam. Adakah sampai tak boleh berhenti untuk salat? Kalau naik bukit, katakan, saya rasa tak ada isu untuk dia nak jamak sebenarnya kat situ. Walaupun saya tahu dalam fiqh dia ada jamak yang boleh dijamak dengan sebab kesibukan dalam kes-kes yang tertentu, katakan. Dia ada bukan jamak bukan sebab musafir. Means maknanya dia boleh jamak saja, tak boleh qasar. Kalau kita buka pintu bab ni, katakan, buka bab ni, mudahkan orang. Meeting 2-3 jam je jamak. Meeting benda sikit je dia, benda yang simple je. Esok kenduri kahwin pun dia nak jamak juga. Sibuk Ustaz, tak sempat, boleh tak jamak salat? Ada orang tanya. Ada orang tanya. Dia takkanlah langsung tak boleh nak berhenti nak salat. Unless kita katakan, kalaulah seorang tu misal kata dia doktor pakar, dia menjalankan operation selama 12 jam tanpa henti, tak boleh berhenti. Memang dia kena sentiasa kena ada ketika operation itu. Memang tak sempat, tak boleh Ustaz. Dia kata kalau tinggal sikit je bahaya, kata. Kat situ bab lain. Barulah kita kata dibenarkan untuk dia jamak sahaja, bukan qasar. Tapi untuk nak hiking, naik bukit ke, penat boleh berhenti minum air apa semua, tapi nak suruh salat tak boleh. Itu nyaya, katakan. Tak patutlah begitu. Tak patutlah, katakan. So berhenti sembahyang. Sama juga kenduri kahwin. Tapi kalau untuk cycling tadi, kalau lebih daripada 2 marhalah, yes, katakan dia boleh jamak dan boleh qasar. Wallahu a'lam. Baik, okey. Jadi setakat itu saja. Insya-Allah kita sambung besok. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.